KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram khususan li tulab wal muallimin wa syukran aidan li idha'atil Didik TV. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnami sukses SPM 20 wahid wa 20. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum sihatan wa afiatan. Alhamdulillah, hari ini anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman, hos anda dalam Didik TV KPM. Murid-murid, apa khabar murid-murid sekalian? Harapnya semua duduk di rumah, relax-relax, tenang-tenang. Jangan keluar dari rumah. Stay safe, stay at home dan kita akan berjaya. Macam biasa murid-murid, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Saya kalau petang-petang ni saya suka berjoging tau. Ataupun antara sukan yang saya minati adalah sukan bola sepak. Kalau sukan bola sepak ni saya nak tanya murid-murid sekalian. Tim bola sepak mana yang murid-murid suka? Kalau saya lah, nak tahu tak tim apa? Saya suka tim Harimau Malaya. Yeah! Okey. Harimau Malaya? Harimau bukanlah harimau yang ada dekat zoo tu. Harimau Malaya ni adalah tim bola sepak kebangsaan. Kita sebut Harimau Malaya kiasan kepada kekuatan dan kehebatan, kepantasan pasukan bola sepak negara dalam bermain bola sepak. Baik, nak tahu tak apa yang akan kita bicarakan pada hari ini? Murid-murid. Tapi sebelum tu, hayya nanzuru ila syakhsiyati zatiya duyufuna al-yawm. Jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Marhaba. Bersama dengan kita pada hari ini seorang ustaz, guru al-adab wal balaghah dari Maktah Mahmud Sik Kedah. Tu dia. Kita bawakan kepada anda Ustaz Taufik Ismail. Kaifahal ya Ustaz? Alhamdulillah, ana bi khair wa ala ma yuram. Masya-Allah. Syukran jazilan Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Ustaz, tadi saya punya tim kegemaran adalah Harimau Malaya. Kalau Ustaz pula? Asyayatinul Humur. Asyayatinul Humur? Tim apa tu Ustaz? Manchester United. Manchester United. Macam Ustaz dia. Okey, tadi saya ada sebut tentang harimau itu dikiaskan dengan kepantasan, kehebatan tim pasukan bola sepak Malaysia. Ada kaitan ke dengan topik kita pada hari ini Ustaz? نعم طبعا هناك علاقة بين ما قال أيمن وبما نريد أن نتكلم اليوم. Cantik. إن شاء الله اليوم سنتكلم عن الكناية. Kinaya. نعم، وهي من موضوعات البلاغة. وهي تتعلق بلفظ ذي معنيين. Maksudnya dalam orang kata double meaning. Tu bahasa kampung saya tu. Bahasa kampung Ustaz? Okey. Baru kita faham sebenarnya hari ini yang dok sebut double meaning tu, itulah yang kita sebutkan kinayah. Dia boleh bawa dua maksud, betul Ustaz? Betul. Okey, baik. Kawan-kawan saya pun nak join kelas pada hari ini Ustaz. Boleh kita jemput mereka tak? Tafadhal. Okey, hayya bina. Ahlan wa sahlan. Ya asdiqa. Apa khabar semua murid-murid? Sihat semua ya? Okey, nampak tersenyum elok je semua murid-murid sekalian. Baik Ustaz. Qabla an nabda, boleh tak kita berkenalan dulu dengan murid-murid kita pada hari ini Ustaz? Okey, kita nak mulakan dengan murid yang pertama. Kita nak berkenalan dengan Alia. Boleh kenalkan diri anda tak Alia, dan apakah cita-cita anda? Dipersilakan. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Alia binti Muhammad Nasir dan cita-cita saya ingin menjadi businesswoman. Okey, seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Lubna. Dipersilakan Lubna. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Lubna binti Muhammad Adli dan cita-cita saya untuk menjadi seorang guru.
Seterusnya, kita nak berkenalan pula dengan Hanis. Dipersilakan Hanis. Hai, Assalamualaikum. Saya Hanis Sunisa. Cita-cita saya ingin menjadi seorang kaunselor. Okey, nampak cara senyum tu dah tahu kaunselor lah tu kan. Okey, seterusnya kita nak berkenalan dengan Imran. Silakan Imran. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Imran Hakim bin Mat Nasir dan saya bercita-cita ingin menjadi guru. Okey, dan seterusnya kita ada siapa lagi? Nafisa. Silakan Nafisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Amna Nafisa binti Ahmad Syukri. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Wow, dan terakhir kita ada Huzaifa. Boleh kenalkan diri anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Huzaifah bin Ismail. Cita-cita saya nak jadi guru, samping tu nak bertani. Kalau nampak gaya cara cakap tu memang guru sungguh. Masya Allah. Baik, Ustaz, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu, Ustaz? Boleh. Okey, dipersilakan Ustaz. Okey, salah satunya adalah kita mengenakan cecair pembasmi kuman, kita memakai pelitup muka dan tengok jarak saya dengan Ustaz Taufik pun dengan jarak 1 meter. Betul Ustaz? Ni dah lebih dah 2 meter dah ni. Okey, saya pun kena pakai Ustaz Hal hadal maddah sahla atau sa'ba ya Ustaz? هذه المادة طبعا سهلة وصعبة. سهلة لمن يتعلم وصعبة لمن أبى. Siapa belajar sungguh-sungguh dia senang. Siapa tak belajar main-main, dia akan susah. Itu Ustaz lebih kurang Ustaz Okey, sebelum kita mulakan kelas Ustaz, apa kata kita berehat sekejap? Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini sukses SPM Ishrin Wahid wa Ishrin. Ibuku makna. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam sukses SPM 2021. Hari ini kita belajar tentang kiasan. Tapi dalam bahasa Arab kita sebut apa Ustaz? Al-kinayah. Tadi Ustaz dah sebut dah, kinayah ni senang bagi mereka yang belajar sungguh-sungguh. Betul Ustaz? Betul. Tapi susah bagi mereka yang main-main, tak belajar sungguh-sungguh. Itu pandangan Ustaz. Dan kita nak tanya murid-murid kita lah Ustaz. Apa kata mereka tentang topik kita pada hari ini? Yang pertama, saya ingat saya nak tanya siapa Saya nak tanya Alia lah. Boleh Alia? Apa pandangan awak tentang topik kita pada hari ini? Kinayah. Okey, terima kasih kerana bertanya soalan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pandangan saya, mata pelajaran adab belaghah ini mudah dan senang. Sekiranya kita faham dan selalu menghafal dan juga membuat attitude insya-Allah. Cara dia macam selebriti tu. Terima kasih kerana mengajukan soalan Okey, yang kedua, kita nak tanya soalan lagi boleh saya? Kita tanya Lubna. Nampak Lubna ni orang cerdik ni kan. Dia kata guru tadi kan. Okey, apa pandangan awak tentang topik hari ni? Pada pandangan saya, topik Al-Kinayah adab belaghah hari ini sangat mudahlah untuk dipelajari jika kita bersungguh-sungguh dan fokus. Okey. Terima kasih kepada Lubna. Dan yang last kali Ustaz, seorang lagi boleh? Boleh. Kita nak tanya Hanis Boleh Hanis? Terkejut Hanis. Aku ke? Okey, Hanis, apa pandangan awak tentang topik hari ini? Boleh skor ke agak-agak? Bagi saya, topik ni senang je kalau kita mudah. Kita selalu belajar, mengulang kaji, menghafal semua. Kalau senang je Ustaz. Mana kata senang right je lah Ustaz. Memang betul semua. Jadi Ustaz, kita rasa tak sabar dah nak mulakan kelas pada hari ini. Banyak lagi benda-benda kinayah yang kita nak belajar dengan Ustaz hari ini. Teruskan menonton kita pada hari ini, fokus dalam pembelajaran. Silakan Ustaz. Okay. Jazakallah Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا في درسنا اليوم ومعكم الأستاذ توفيق إسماعيل. طيب إن شاء الله اليوم سنتكلم عن مادة الأدب والبلاغة
بعنوان الكناية. وما الكناية؟ وما أنواعها؟ وما المعاني المرادة لها؟ هذه الأسئلة كلها سنجيب عنها إن شاء الله من خلال برنامجنا ودرسنا اليوم. Baik. ولكن أيمن قبل أن نبدأ بدرسنا اليوم ننظر أولا إلى معيارين أمامنا، معيار المحتوى ومعيار التعلم. Apa objektif Ustaz ya? نعم. Okey, tafadhal ya Ustaz. معيار المحتوى bermakna standard kandungan. Standard kandungan. Apa yang kita nak pelajari, apa yang kita nak gali daripada tajuk hari ini iaitu kinayah. Idzan ma'yarul muhtawa huna ma'rifatu mafhumil kinayah. Kita nak tahu apa itu kinayah. Itu yang pertama. Yang kedua, wastikhdamuha fi ta'bir. Nak gunalah. Nak guna dia dalam ta'bir ya, ataupun dalam ayat lah. Okey. هذا هو معيار المحتوى. وأما معيار التعلم فهو الأهداف التي نهدف إليها. Standard pembelajaran ataupun matlamat yang kita nak murid-murid kita capai ba'da nihayati dars, setelah selesai selepas selesai pembelajaran kita. Baik Ustaz. Idzan ba'da nihayati dars insyaallah yatamakkanu talibu min awalan bayani mafhumil kinayah. Selesai saja belajar nanti, murid-murid insya-Allah akan dapat menjelaskan maksud kinayah itu. Okey. Ma'al ityani bil amthilah, serta boleh mendatangkan contoh kinayah tersebut. Wa thaniyan tahdid anwa'il kinayah. Mereka juga Aiman insya-Allah dapat menentukan jenis-jenis kinayah ala hidatin, satu persatu. Wa thalithan istikhdamil kinayati fi ta'bir. InsyaAllah mereka juga dapat menggunakan kinayah itu di dalam ta'bir ataupun di dalam ayat. Nak buat ayat. Okey. Hadha huwa mi'yaru at-ta'allum. Baik. Ba'da dhalika nantaqilu ila aqsam ilmi al-balaghah. Wa hadhihi al-aqsam qad darasnaha Aiman. Fima sabaqa yani ala yadi ala yadi al-ustadzah Amal. Oh, Ustazah Amal. Naam, laula ukhti yani. Masya-Allah. طيب ولكنني أريد أن أكرر مرة أخرى لأن شيخي ومعلمي قال إذا تكرر الأمر تحقق. Betul. Sesuatu perkara itu kalau kita ulang insya-Allah tahaqqaqa. Dia akan masuk. Naam, terpatri di dalam zakirah kita. Masya-Allah. طيب. إذن علم البلاغة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. علم المعاني هو العلم الذي يعلمنا كيف نتكلم بكلام يطابق لمقتضى الحال. Ilmu ni Aiman diajak kita macam mana nak berkomunikasi dengan kata-kata yang sesuai dengan keadaan dan situasi. حيث ندرس فيه كلام الخبر والإنشاء. وهذا الموضوع قد درسناه. وبعد ذلك عندنا أيضا علم البيان. وهذا العلم yu'allimuna kaifa nu'abbiru amma fi qulubina Aiman. Macam mana kita nak meluahkan isi hati kita kepada orang lain. Heart feeling lah. Nah, bi asalib mukhtalifatin, dengan gaya bahasa uslub yang pelbagai. Okey. Ini syok belajar ni. Nah, minha at-tashbih wal isti'arah wal majaz al mursal wal kinayah. Idzan al-kinayah hiya mawdu'una al-yawm. Dia duduk kat situ. Nah, okey. وهي من ضمن علم البيان. طيب. إذن بعد ذلك علم البديع. وهذا العلم طبعا يعلمنا كيف نزين كلامنا. Ilmu ni ajak kita Aiman macam mana nak hias kalam kita bagi nampak cantik. Tu orang kata ayat berbunga-bunga. Betul. Betul Ustaz. Ahsanta Aiman. بالضبط يعني. Okey. إذن إن شاء الله ندرس في علم البديع المحسنات البديعية كالسجع والجناس والطباق والمقابلة وهلم جرا. هذه هي الأقسام لعلم البلاغة. طيب، والآن قد وصلنا إلى موضوعنا اليوم الكناية. Tapi Ustaz, saya confuse lagi Ustaz. Kinayah ni makcik kinayah ke? Kinayah ni sebenarnya apa benda Ustaz? Boleh Ustaz jelaskan tak Ustaz kepada kita? إن شاء الله سنوضح بعد ذلك. Cantik. طيب، إذن أبناء الطلاب وبنات الطالبات يمكنكم استخدام الكتاب المقرر في صفحة 40 بعد 100 أو 140. كلاهما صح يعني. أوكي. نعم.
Wal nabda awalan bimafhumil kinayah. Pengertian kinayah. Apakah yang dimaksudkan dengan kinayah? Taib. Al-kinayatu lafzun yutlaqu wa yuradu bihi lazimu ma'nahu ma'a jawazi iradatil ma'na al-asli. Taib. Apakah yang dimaksudkan dengan kinayah? Al-kinayah lafzun yutlaq. Lafzun bermakna ma yulfaz min al-fam min kalimatain atau akthar. Iaitu apa yang kita lafazkan daripada mulut kita, itu disebut sebagai lafaz. Jadi kinayah merupakan satu lafaz, sebuah lafaz yutlaq ay yuzkar, yang disebutkan. Jadi kinayah merupakan lafaz yang diungkapkan, yang disebutkan, wa yuradu bihi, dan dikehendaki dengannya, dengan lafaz yang kita ungkapkan itu, lazimu ma'nahu, akan lazim maknanya. Apa maksud lazimu ma'nahu? Murid-murid sila buat catatan. Makna lazim ma'nahu huwa al-makna al-murad. Iaitu apa yang disebutkan sebagai makna yang tersirat. Makna yang tersirat. Dia kena ada penjelasan, Ustaz. Naam. Okey. Jadi kesimpulan dia, kinayah ini adalah sebuah lafaz yang kita sebutkan, yang mana lafaz itu mempunyai dua maksud ataupun lebihlah. Okey. Pertama tersurat, kedua tersirat. Tersurat ni maksudnya makna sebenar, makna asli sebagaimana dalam kamus. Yang kedua makna tersirat. Jadi makna tersirat inilah yang kita nak guna pakai. Hadhiyal kinayah. Okey. Tetapi persoalannya, Aiman, boleh tak nak guna makna asal ni? Oh, macam tak kena, Ustaz. Boleh tak nak guna makna asal? Rasanya macam tak boleh lah, Ustaz. Al-ijabah fi tatimmatin lit-ta'rif. Ada di sini. Oh. Taib. Boleh ke, Ustaz? Nanzur. Ma'a jawazi iradatil ma'na al-asli. Serta jawaz. Jawaz ni apa dia? Jawaz ni boleh lah, Ustaz? Boleh. Oh. Serta boleh menggunakan makna asal. Jadi kinayah ni adalah lafaz yang kita ungkapkan, ada dua maksud, tersurat, tersirat. Selalunya kebiasaannya kita guna makna yang tersirat. Tersirat. Tapi dalam masa yang sama boleh kita menggunakan makna asalnya. Makna asal. Tak ada masalah. La ba'sa bihi. Jawaz. Jawaz, jaiz yani. Hadhiyal kinayah. Taib? Tapi Ustaz tak berfaham lagi. Ustaz boleh bagi contoh sikit tak, Ustaz? Naam. Okey. Taib. Ta'ammalu ma'i ila hadhil amthilah. Taib. Okey. Al-misal al-awwal. Abi nadhiful yadi. Ayah saya tangannya bersih. Perkataan kinayah di sini adalah nadhiful yadi, tangan bersih. Ada dua maksud. Secara fizikalinya, tangan bersih. Okey. Ini adalah makna asal. Mungkin dia menggunakan Cecair pembasmi cecair kuman. pembasmi kuman yang disebut sebagai mutahhir yadawi. Oh, mutahhir yadawi. Tapi kita bukan nak makna itu. Kita nak makna yang satu lagi, iaitu yang tersirat, iaitu rajulun amin, lelaki yang beramanah. Dia tak makan rasuah, dia tak mengambil dengan tangannya perkara-perkara yang dosa dan membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata tangan bersih. Naam. Baik. Jadi inilah kinayah. Kita boleh menggunakan makna tersirat, dalam masa yang sama kita boleh juga menggunakan makna yang tersurat. Tapi selalunya kebiasaannya kita menggunakan yang tersirat. Okey. Baik, Ustaz. Al-misal al-thani, labisa ar-rajulu jildan namiri. Lelaki itu memakai kulit harimau. Kulit harimau adalah kinayah. Kerana dia ada dua maksud. Satu, kulit harimau betul lah. Memang pakai betul lah tu. Memang pakai betul. Dia bunuh harimau tu. Macam itulah kan dia pakai. Buat jaket ke apa ke kan? Ya. Tapi bukan itu maksudnya di sini. Maksudnya di sini adalah rajulun syuja'. Lelaki yang berani. Berani. Hanya orang berani saja boleh pakai kulit harimau. Betul. Jadi inilah kinayah. Boleh menggunakan makna yang tersirat dan tersurat. Tapi selalunya kita menggunakan makna yang tersirat. Tapi dia al-misal. Ni contoh dalam Al-Quran pun ada? Ya, Quran pun ada. Okey. Qauluhu ta'ala wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi. Pada hari orang-orang zalim itu menggigit kedua tangannya. Bahasa kita menggigit jari. Gigit jari macam ni Baik. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang zalim di hari akhirat nanti mereka akan menggigit kedua tangannya, bukan itu maksudnya yang sebenar. Maksud sebenarnya apa? An-nadamu syadid. Apa tu? Penyesalan yang bersangatan. Orang-orang zalim ni bila ke akhirat nanti,
dia nampak dah masiruhu finnar, neraka di hadapan. Jadi dia ada penyesalan di dalam hatinya. Ui, Kenapalah aku tak jadi hamba Allah yang sebenar masa ketika hidup di dunia. Jadi menyesal di situ. Jadi ayat ini menggambarkan bahawa orang-orang zalim akan menyesal sesesal-sesalnya di akhirat nanti. Menyesal tu sampai gigit jari lah. Ya, betul. Jadi ayat ini boleh menggunakan makna tersurat dan tersirat. Tapi dalam konteks ayat Quran ini kita menggunakan makna yang tersirat. Taib. Baik Ustaz. طيب قبل أن ننتقل إلى أنواع الكناية هل هناك سؤال من الطلاب والطالبات؟ إذا كان لديكم سؤال أو استفسار تفضلوا اسألوني. من يريد أن يسأل؟ Silakan. Amna nak tanya soalan Ustaz? Boleh ke? تفضلي يعني. Silakan Amna. Mikrofon tu dekatkan sikit. Amna. Boleh? Okey. يا أستاذ من فضلك عندي سؤال. نعم تفضلي. ما الفرق بين المجاز والكناية؟ نعم. Okey. هي سألت عن الفرق بين المجاز والكناية. المجاز قد درسناه. طيب perbezaannya Amna dia terletak kepada qarinah mani'ah. Kalau dalam majaz contoh misal qad darasnahu fil fasli yatakallam. Fil fasli asadun yatakallam. Dalam kelas ada seekor singa sedang bercakap. Orang Kedah kata beletiak. Beletiak. Singa itu majaz. Dia ada makna tersurat, tersirat. Makna tersuratnya singa betul. Makna tersiratnya siapa? Mungkin guru, mungkin seseorang yang lain lah. Itu majaz. Ya, tapi sampai di sini masih sama dengan kinayah. Tetapi soalannya boleh tak nak guna makna asal? Itu singa betul. Tak boleh sebab ada qarinah mani'ah. Perkataan-perkataan yang ada dalam ayat itu menghalang daripada penggunaan asad dengan makna asal. Mana perkataan tu? Fil fasli dalam kelas. Yatakallam. Singa tidak ada dalam kelas. Itu bukan habitatnya. Singa berada dalam hutan. Yatakallam, bercakap, itu sifat manusia. Maknanya dia boleh pakai tersirat je. Dia hanya boleh pakai tersirat saja. Kalau Ustaz Taufik kal misbah. أيوة ما شاء الله. هذا تشبيه. هذا تشبيه ليس مجازا. itu المجاز استعارة والمجاز المرسل. قد درسناه المجاز. طيب. Jadi untuk menjawab persoalan tadi, perbezaan di antara keduanya itu adalah terletak pada qarinah mani'ah. Majaz tidak ada. Majaz hanya boleh menggunakan makna tersirat, kinayah boleh guna dua-dua makna. Maknanya kinayah boleh pakai makna tersurat dan juga makna tersirat. Dua-dua boleh. Orang kata bahasa kita sekarang ni Ustaz, double meaning. Tapi double meaning kena maknanya yang baik-baik je tau. Okey, para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Kita sambung selepas ini. Sukses SPM 20 Wahid wa 20. Ibuku ma'ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya program Didik TV, dapatlah pelajar-pelajar menambahkan ilmu pengetahuan. Walaupun mereka belajar secara online PDPR. InsyaAllah, saya yakin semua calon SPM 2021 mampu mencapai keputusan yang cemerlang. Dengan ini harapan saya kepada anak saya Nur Alia dan semua pelajar-pelajar SPM 2021 yang lain mampu mencapai keputusan yang cemerlang. InsyaAllah. Didik TV KPM. Kembali dalam Sukses SPM 20 Wahid wa 20. Okey, اليوم سنتعلم المادة الكناية. معنا اليوم في استوديو أستاذ معلما ممتازا وهو أستاذ Taufik Ismail. Baik Ustaz, tadi kita dah orang kata dengan jelas Ustaz dah ceritakan kinayah ni apa dia. Iaitu double meaning. Itu Ustaz sebut yang mana kita boleh pakai makna tersurat dan makna tersirat. Tapi Ustaz, dia ada pembahagian dia ke Ustaz dalam kinayah ni sendiri. Mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada kita. Silakan Ustaz. Syukran Aiman. طيب بعد ذلك أبناء الطلاب المشاهدون دائما نبدأ بأنواع الكناية. الكناية تتنوع إلى 3 أنواع. أبناء الطلاب يمكنكم استخدام الكتاب المقرر في الصفحة 41 بعد 100. Okey. طيب
Al-kinayah thalathatu anwa'in. Kinayah 'anil sifah, wa kinayah 'anil mawsuf, wa kinayah 'anil nisbah. Sifah, mawsuf, nisbah. Natadhakkar bi musa'adah hadhihi kalimah siman. Siman. Si bermakna sifah, ma bermakna mawsuf, and fil akhir bermakna nisbah. Nak senang ingat ni. Ya, pembahagian kita ada 3 jenis kinayah. Kinayah sifat, mausuf, nisbah. Taib, as-soal huna. Kaifa nuhaddidu anwa' al-kinayah? Macam mana kita nak tentukan ini sifat, ini mausuf, ini nisbah? Taib. Linuhaddid hadhihi al-anwa' ala hidatin satu persatu, nanzuru ila al-ma'na al-murad. Kita lihat kepada makna tersiratnya. Idza kana al-ma'na al-muradu sifatan, fal kinayatu kinayatun 'anis sifah. Sekiranya makna tersiratnya itu sifat, maka kinayah itu kinayah an sifah. Sekiranya makna muradnya adalah mausuf, maka kinayah tersebut adalah kinayah an mausuf. Baik, ba'da dhalika nisbah. Nisbah bermakna i'ta' sifatin lima yata'allaqu bil mausuf. Menyandarkan, memberikan sifat kepada sesuatu yang berkait dengan mausuf. Katakan saya nak kata Aiman mulia. Saya tak kata direct kata Aiman mulia. Saya kata kereta Aiman mulia. Saya berikan sifat mulia kepada kereta. Kereta itu sesuatu yang berkait dengan Aiman. Itu nisbah. Itu nisbah. Nisbah. InsyaAllah sanuwaddah ba'da dhalik bil amsilah. Taib. Khalas. Al-mushkilah huna. Macam mana nak kenal itu sifat, itu mausuf? Macam tu. Adakah ia merupakan orang kata karakter seseorang tu, Ustaz? Kita nak nisbahkan dia, jadi kita letak macam tu, Ustaz. Nanzur. Nanzur. Hayya. Taib. As-sifatu maknaha umur maknawiyah. Dia perkara maknawi. Perkara maknawi ni maksudnya dia tak boleh dicapai dengan panca indera yang 5 lah. Kalau mausuf, dia perkara madiyah, perkara kebendaan yang boleh dicapai dengan panca indera yang 5. Contohlah, minta maaf lah Aiman, saya gunakan Aiman sebagai model saya. Boleh? Boleh. Okey. Abna tulab unzuru ila Aiman. Nanzur as-sifat allati yattasifu biha Aiman. Sifat-sifat yang ada pada Aiman. Macam-macam lah kan. Ada handsome, suaranya sedap, Allahu Akbar, baik dan sebagainya lagi lah. Kita ambil satu contoh. Handsome. Boleh tak kita tunjuk handsome? Macam mana tu, Ustaz, ya? Kalau kita tunjuk handsome, pasti kita akan tunjuk muka, betul? Kita tunjuk muka, tak kena handsome. Yang kena kulit. Jadi handsome ada tak ada? Ada. Jadi handsome itu sifat kerana ia merupakan perkara maknawi yang kita hanya fikirkan ada dalam kepala kita, tapi tak boleh sentuh. Tak boleh capai. Betul juga. Itu sifat. Adapun mausuf, diri Aiman. Mausuf. Boleh? Boleh. Taib. Wal'an arafna ala as-sifah wal mausuf wal nisbah. Wal'an nanzur ila al-misal li as-sifah, kinayah 'an as-sifah. Taib? Nanzur al-misal. Asy-syabatu na'umu duha. Allah. Perempuan muda itu na'umu duha. Bangun lewat. Na'umu duha itu kinayah. Duha baru. Maksud sebenarnya ataupun maksud aslinya adalah bangun lewat. Tapi bukan itu maksud yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan apa agak-agak? Malas kot. Bukan? La. Maksudnya adalah imra'atun mutrafah. Imra'atun ghaniyah. Perempuan kaya. Perempuan ni kalau dia dah kaya, dia boleh lantik, dia boleh ambil pembantu rumah dan sebagainya, bantu kerja rumah dia di waktu pagi. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Jadi dia tak perlu nak bangun awal. Ini konteks masyarakat Arab lah, Aiman. Kalau dalam masyarakat Melayu, mungkin seperti yang Aiman sebutkan tadi lah, iaitu malas. Tapi makna di sini adalah wanita yang kaya. Wanita kaya. Saya nak tanya, kaya tu sifat atau mausuf? Kaya ni mausuf kot, Ustaz? Kaya. Kekayaan ni sifat lah kot. Sifat. Dia sifat. Mana boleh pegang? Kita pegang kena duit, bukan kena kaya. Betul juga. Dan makna tersiratnya adalah kaya. Kaya itu sifat.
Sebab maknawi ni dia tak boleh pegang Ustaz. Naam. Okey. Walidzalika naqulu hadhihi al-jumlah atau hadhihi al-kalimah kinayah 'anis sifah. Kerana makna tersiratnya adalah sifat. Mafhum? Okey. Mafhum abnai tulab wa talibat? Okey, boleh? Tamam? Tamam. Tamam? Tunjuk sikit. Kalau tamam tunjuk. Okey. طيب طيب Tamam. أيوة ننتقل إلى الكناية عن الموصف. ننظر المثال. يجب على كل ابن آدم احترام الوالدين. Wajib ke atas setiap anak Adam itu menghormati kedua ibu bapaknya. Perkataan ibni Adam kinayah. Ada dua maksud. Satu, anak Adam. Anak kepada orang yang bernama Adam. Itu makna asal lah. Hak Adam je. Tapi bukan itu maksud yang kita nak. Yang kita nak maksud tersiratnya iaitu al-insan. Seluruh manusia. Seluruh manusia. Kerana kita semua adalah anak Adam. Jadi manusia sifat atau mausuf. Boleh disentuh Ustaz. Jadi dia mausuf. Mausuf. Dan kinayah an mausuf. Jadi nak tentukan sifat atau mausuf berdasarkan kepada makna tersiratnya. Makna tersiratnya Sekiranya sifat, maka kinayah an sifah. Sekiranya mausuf, kinayah an mausuf. Okey, macam tu cara dia نعم. والآن ننتقل إلى النوع الثالث الأخير يعني الكناية عن النسبة. المثال إن في ثوبك كرما ومجدا. Sesungguhnya dalam baju kamu ada kemuliaan dan kebaikan. Dia dalam baju? Nah, dia kata baju Aiman ada mulia, ada baik. Tak cek je Ustaz. Tak ada pun. Ini maksudnya nisbah. Dia menisbahkan sifat mulia dan baik ini kepada baju. Dan baju ini berkait dengan mausuf. Mausuf ni Aiman lah. Jadi dia tak directly, dia tak mubasyarah memberikan sifat itu kepada mausuf. Dia tak directly puji Aiman lah. Okey. Dia kata kereta Aiman baik, rumah Aiman baik, baju Aiman baik. Dia sebut, dia berikan sifat-sifat itu kepada sesuatu yang berkait dengan Aiman. Kalau kita pergi rumah tok guru kita Ustaz kita kata dalam rumah ni ada kemuliaan. Oh, itu maksudnya nisbah Ustaz Naam. Hadhihi kinayah anin nisbah. Nisbahkan, berikan sifat baik kepada sesuatu yang berkait dengan mausuf. Baik Ustaz. Baik. Naam. Wabidzalika intahayna min anwa' al-kinayah wal an na'ti ila as-su'al. Baik Ustaz. Wal nabda bis-su'al al-awwal. Naam. طيب. السؤال الأول يقول ما الكناية؟ ما مفهوم الكناية؟ عرف الكناية. Ketiga bentuk soalan ini ala maknan wahid. Oh, sama? Sama semua. Maksudnya dia nak definisi, ta'rif. Dia nak ta'rif kepada al-kinayah. Idzan man yurid an yujib ala hadha soal ya abna'i tulab wa banati talibat. Boleh angkat tangan? Silakan. Siapa nak cuba? Man? Baru je tadi kita belajar kan? Hanis, tafadhali. Okey. Hanis, tafadhali. الكناية لفظ يطلق ويراد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي. نعم. جوابها جواب صحيح ممتاز. أحسنتي يا حنس. إن شاء الله. لفظ يطلق ويراد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي. الأصلي. أوكي. صحيح. الإجابة صحيحة. يا أستاذ. ولكن أريد أن أزيد شيئا. Nak tambah sikit je. Sikit ya? Okey. Untuk menjawab soalan bahagian ini, murid-murid boleh mulakan dengan muqaddimah sedikit. Muqaddimah sedikit. Kenapa? Kerana ini memudahkan al-musahhihin, guru-guru yang menanda di sekolah murid-murid. Sesiapa yang mempermudahkan urusan orang lain, insya-Allah Allah mempermudahkan urusan dia. Tak tahu cerita pasal apa, tak tahu. Tidak susah nak kena ambil soalan, nak kena tengok dahulu. Jadi kita tulis siap-siap dia punya muqaddimah. Tapi ingat ya, bukan salin soalan balik. Nak bagi nampak panjang. Ya, tulis muqaddimah sahaja. Sunnatu muakkadah. Sunnatu muakkadah. Baik. السؤال الثاني. عين نوع الكناية فيما يأتي. Tentukan نوع الكناية. Perhatikan soalan betul-betul. Dia minta نوع kinayah, bukan kinayah.
Nau' kinayah. Oh, jenis dia? Jenis. Jadi kita kena contanglah sikit dekat kertas soalan kita tu. Oh. Tulis di sini sifat, mausuf dan Nisbah. nisbah. Hakadha. Idzan al-ijabah minna sifah, mausuf atau nisbah faqat. Baik. Rakam 1. Al-jundi tawilun nijadi. Tentera itu panjang sarung pedangnya. Maksudnya berani. Berani Berani. Makna tersiratnya berani. Kita nak minta murid kita Imran macam nak cubalah Ustaz. Tafadhal. Tafadhal Imran. Tafadhal. Silakan Imran. Man yujib? Kinayah ani sifat. Nanzur. Ahsanta. Betul Sahih. Ustaz? Sahih. Okey. Baik. Baik. Rakam ثاني. Rakam ثاني. طيب. جاء خادم الحرمين إلى ماليزيا. Orang yang berkhidmat menjaga dua tanah haram. Maksud tersiratnya ada Malik Saud. Oh, okey. Amna nak cuba? Man Silakan. yujib ala hadha as-su'al? Kinayah anil mausuf. Nanzur. Naam. Ahsanti. Sebab boleh pegang. Mumtazah. Boleh pegang. Okey, sebab palsu. Malik Saudi. Siapa boleh pegang? Betul. Ada boleh pegang betul. Naam. طيب. Okey. بعد ذلك السؤال الثالث. Okey, maknanya Ustaz, yang paling penting tadi Ustaz kata contiang tu Ustaz. Contiang Contiang. kertas soalan. Sebab kita akan jawab di dalam buku jawapan, bukan dalam bukan kertas dalam soalan. tu. Sebab apa bila kita belajar perteminda ni Ustaz, kita nampak dan kita bulatkan, kita boleh tarik dan kita boleh kembangkan perteminda tu. Itu memudahkan kita untuk menjawab soalan. Betul Ustaz Betul. Okey, baik. Kita akan sambung selepas ini Ustaz. Okey. Kita akan kembali selepas ini. Sukses SPM 20 Wahid wa 20. Ibuku Ma'ana. Assalamualaikum, saya Muhammad Syukri Beni, waris kepada Anis Nurnisa. Mengharapkan anak saya dapat mempelajari subjek adab dan balaghah dengan jayanya. Dalam suasana PKP, pembelajaran secara online menjadi media utama untuk anak saya belajar. Semoga anak saya dan semua calon SPM dapat mengikuti PDPR dengan baik dan memperolehi pencapaian yang membanggakan dalam SPM nanti. Tidak lupa terima kasih kepada para ustaz dan guru-guru di atas komitmen dan kesungguhan untuk mengajar anak saya. Terima kasih. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan min jadid ila barnami Sukses SPM 20 Wahid wa 20. Al-yawm ma'ana mu'allimah mumtazan wa huwa Ustaz Taufiq Ismail. Okey Ustaz. Tadi kita dah tengok beberapa soalan dan murid-murid kita jawab dengan cemerlang. Boleh kita tanya soalan lagi Ustaz? Okey, tafadhal Ustaz. طيب. نواصل. السؤال الثالث عين الكناية فيما يأتي مع ذكر نوعها. طيب, soalan ni murid-murid kena baca betul-betul. Dia ada dua perkara di sini, kinayah dan juga nau'. Dia minta kinayah dan juga nau'. Jadi murid-murid kena nyatakan dalam jumlah yang pertama, kedua, ketiga ini di manakah kinayah, perkataan yang jadi kinayah, dan juga nau' bagi perkataan yang murid-murid telah sebutkan itu. Izan man yurid an yas'al, man yurid an yujib, yani ala soal al-awwal wa tsani wa tsalits hadha. Okey, pantas. Boleh angkat tangan? Man? Anis, boleh cuba? Okey, ataupun kita nak minta siapa lagi? Alia lah. Alia, silakan. يحمل وجه الرجل عندما يعاب. نعم. أين الكناية؟ يحمل وجه الرجل. نعم. نعم. نوع هذا كناية عن الصفة. طيب ننظر. نعم. إجابتها صحيحة. Sahih. Sahihah. Kinayah pada Cinta. wajah berubah menjadi merah ketika mana diaibkan. Berubah wajah kepada merah itu maksudnya marah. Malu. Marah. Oh, sebab kena aib. Ataupun malu pun boleh juga. Okey. Marah, malu adalah sifah. Jadi betul lah jawapannya. Okey, yang kedua, al-mudiru kathirur ramad. Nah, Man Uzaifah. yujib? Silakan Uzaifah. Zaifah? المدير كثير الرماد كناية عن الصفة. نعم. ننظر إجابته. نعم صح. الكناية في كلمة كثير الرماد ونوعها كناية عن الصفة. أحسنت يا حذيفة. Masya Allah. Masya Allah. Kathirul ramad bermakna banyak abu. Banyak abu maksudnya banyak masalah. Banyak masak maksudnya banyak tetamu. Banyak tetamu maksudnya mulia. Mulia. Orang Masya mulia, Allah. mulia adalah sifah.
Okey, Taib. mudi adalah sifat. Thalith al-majdu baina thawbaika. Man yujib? Siapa pula nak cuba? Lu benar ke? Lu benar mungkin? Al-majdu baina thawbik, kinayah dia al-majdu baina thawbika. Na'iha kinayah an-nisbah. Naam, sah. Ijabatu sahihah kadzalik. Betul juga. Jadi Okey. kesemuanya adalah kinayah dan berkaitan dengan nisbah kerana dia menisbahkan sifat mulia tadi kepada baju. Bajunya. Kepada baju yang berkait dengan mausuf. Baik. Taib, nantaqil al-an ila as-su'al ar-rabi'. Ayin al-ma'na al-murad lil kinayat al-atiyah. Di sini soalan berkaitan dengan makna tersirat. Dia nak makna tersirat. Jadi mesti kita tahu di mana kinayah dahulu. Kinayah untuk nombor 1 adalah mahbatal wahyi. Untuk kedua masqat ra'si. Untuk ketiga zat alwah wa dusur. Jadi apakah maksud tersirat bagi perkataan-perkataan yang Ustaz gariskan ini? Jadi jawapannya Ustaz bagi terus lah. Bagi terus. Ustaz bagi terus. Okey. Baik. Nombor 1 rakam awal. Rakam wahid Makkah al-Mukarramah. Mukarramah. Tempat turun wahyu adalah Makkah al-Mukarramah. Mukarramah. Maksud mahbatul wahyi Makkah al-Mukarramah. Ana mustaq ila masqat ra'si, saya sangat cinta, sangat rindu kepada tempat jatuh kepala. Maksudnya tempat kelahiran. Oh. Jadi saya kalau dah terfikirlah tempat jatuh kepala tadi. Kalau kita lahir di Malaysia, jawapan dia Malaysia. Malaysia. Kalau di Zimbabwe, Zimbabwe. Hakaza. Okey. Jangan tulis jawapan murid-murid mustashfa. Mustahil. لا نريد هذا نريد المكان بالضبط. مثل اسم البلاد يعني اسم ماليزيا مصر وما إلى ذلك. أوكي. طيب ثالثا ذات ألواح ودسور سفينة نوح. Bahtera Nabi Nuh. Itu maksud tersirat daripada lafaz firman Allah Ta'ala zati alwah wa dusur. Yang mempunyai beberapa kepimpapan dan juga paku-paku. Jadi Safinah itu dibuat daripada papan dan paku. Jadi disebut sifat di sini, dimaksudkan di sini adalah mausuf. Jadi kinayaan mausuf di sini. Taib, ba'da dhalik. Ini antara bentuk-bentuk soalan yang mungkin murid-murid akan jumpa nanti dalam peperiksaan. Pilihan jawapan. Pilihan jawapan macam inilah. Mautinul asrar intaqala ila rahmatillah. Ustaz boleh bagi tahu lah dekat sini. Mautinul asrar maksudnya adalah hati. Intaqala ila rahmatillah, pergi ke rahmatullah, balik ke rahmatullah maksudnya meninggal mati. dunia lah. Meninggal dunia lah. Tawilu zail, panjang ekor. Panjang ekor. Az-zail maksudnya akhiru kulli syai. Hujung sesuatu. Kalau seluar, hujung seluar. Orang dulu-dulu, zaman Arab dulu, kalau seluar ada kaki panjang ataupun kain ada kaki panjang, itu simbolik pada kekayaan. Jadi maksud tawilu zail adalah kaya. Ghalizul kabid, ini qaswah. Kerah hati. Muktanizul lahmi, sadar. Daging berketul-ketul. Jadi maksudnya sadar lah. Muktaniz maksudnya adalah berkumpul. Daging berkumpul. Jadi sadar lah. Maksud sadar di sini adalah keberanian, syaja'ah. Syuja'. Jadi murid-murid boleh tinggal tengok. pilih masuk je. Pilih masuk je. Ini Baik, antara Ustaz. bentuk soalannya. Taib. Ini antara bentuk soalannya lagi. Makna murad juga sangat penting. Murid-murid boleh lihat di dalam buku teks kita. Semuanya ada. Taib. Panjang tangan maksudnya banyak bersedekah ataupun banyak mencuri. Dalam konteks Arab, banyak bersedekah. Melayu, banyak mencuri. Itu kinayah. Al-Baitul Maftuh, rumahnya terbuka. Rumah terbuka. Open house. Mulia. Itu mulia, sifat. Sifat mulia. Rumah terbuka. Panggil orang ramai kan? Mulia lah. Na'imatul kafan, tangan bersih, elok apa semua. Itu maksudnya orang kaya, tak pernah buat kerja. Abna An-Nil, maksudnya Al-Misriyun, orang-orang Mesir. Baik. Ba'da dhalika as-su'al al-akhar, na'ti ila hadha as-su'al, as-su'al al-thamin, ij'al al-kinayat al-atiyah fi jumalin mufidatin. Ada soalan macam ni, maksudnya minta kita buat kinayah daripada perkataan yang diberikan dalam jumlah mufidah. Buat ayat dalam tu ada kinayah. Taib. Man yurid an yujib? Silakan. Imran ke nak cuba? Tafadhal. Aw ana ujib yani. Taib, Ustaz ujib yani. Okey. Taib. Az-zahab al-aswad maksudnya emas hitam. Emas hitam. Emas hitam bermaksud petrol.
Petrol, minyak petrol. Oh. Itu makna tersiratnya. Jadi, al-misal al-zahabul aswadu imadus sina'ah. Hakadha. Ba'da dhalika al-babul maftuh. Khalas, darasna qabla dhalik. Baitu Ahmada babuhu maftuh. هذه هي نموذج للكناية من الكلمة هذه. طيب. Okey Ustaz. Jadi ini di antara soalan-soalan yang yang orang kata apa kebiasaannya dalam soalan kita pada hari ini. Jadi Ustaz, qabla an nantahi hal indaka ayun nasihah khususan litulab al-yawm? نعم عندي نصيحة مهمة للطلاب والطالبات. طيب من لكم وصية لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. Pastikan murid-murid jangan tangguh pekerjaan hari ini kepada esok. Okay. Boleh malam ni belajar, malam ni baca, malam ni faham, malam ni cuba ingatkan dan hafal. Okey. Thaniyan al-iksar minal kitabah ay min kitabati mata madarsuh. Banyakkan menulis kerana soalan peperiksaan secara bertulis bukannya secara syafawi. Al-iksar minad du'a wa tawakkul, banyakkan berdoa, banyakkan bertawakal ba'dal juhdi wal ijtihad. Wa salisan wa rabi'an limazidin minal maklumat, untuk maklumat tambahan. Kerana hari ini mungkin kita tak ada kesempatan masa untuk cerita semua. Syariku ma'i fi qanati TF Channel. TF Channel. TF Channel Zah. Huna maklumat anil balaghati wa maklumat anil lughati al-arabiyyati al-mu'asirah. Syukran lakum ala husni istima'ikum wa musyarakatikum fi barnamajina al-yawm. Wa bihadha nunhi darsana al-yawm wa dumtum fi ri'ayati Allahi wa amnih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, syukran jazilan Ustaz. Ala kullu asya alladhi sanadussu al-yawm Ustaz. Okey, jadi terima kasih Ustaz dan juga murid-murid kita pada hari ini. Teruskan kesetiaan anda dalam sukses SPM 2021. Jumpa selepas ini, sahabat saya Akmal Nazri. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalamah.